Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينزأ له في أثره فليصل رحمه أو كما قال. Menghormati Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya sama-sama kita panjatkan syukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan kasih sayang Allah. Alhamdulillah, Allah masih menghimpunkan kita dalam keadaan menjadi tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijemput kita untuk masih lagi hadir ke rumah Allah dan disibukkan kita dengan urusan akhirat, yang mana kesibukan kita pada malam ni, pengorbanan kita pada malam ni, mujahadah kita pada malam ni, mudah-mudahan menjadi satu catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila kita bersembang bab sibuk, tidak ada manusia yang tak sibuk. Ad-dunya darul bala wal imtihan. Dunia ni adalah satu tempat, satu medan ujian bagi sekalian manusia. Tak ada manusia yang tak sibuk. Maka kita pilihlah kesibukan kita dalam bentuk beramal soleh. Tak semestinya dengan kita solat saja, tak semestinya kita dengan main mengaji saja, tak semestinya dengan kita baca Quran saja, tak semestinya dengan kita bangun solat malam saja. Tapi carilah dalam kehidupan kita 24 jam kita ini dengan jalan-jalan ibadah. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertamanya saya mohon maaf atas minggu lepas. Patutnya jadual kita minggu ketiga Jumaat, tapi anda tak sempat balik sebab ada di luar kawasan di Johor waktu tu, tak sempat balik. Alhamdulillah, minggu ni hanya minggu ni yang kosong dan dapat digantikan. Mudah-mudahan berikan kesempatan dan keberkatan bagi pertemuan kita. InsyaAllah pada malam ni saya bagi kat tuan-tuan, kita akan kongsikan satu hadis Nabi SAW. Dan di hujung kuliah saya akan ijazahkan terus hadis ni bagi yang main. Nah, siapa yang main malam ni kalau dapat ijazah terus, nak boleh saya nak boleh dapat ijazah dulu belajar fakta. Nah, dengan hutang 30-40 ribu apa semua siap. Main malam ni apa tak bawa buku, orang tak bawa, apa tak bawa boleh jatuh. Syarat dengan balik. Apa balik muterat bagi. Lena tak apa dengan balik. Balik ke sudut main ketuk kok tinggal tak. Semua malam ni insya-Allah satu doa yang Nabi baca dalam solat Nabi. Doa ni dalam banyak, kalau kita tengok dalam banyak riwayat, ada hampir lebih kurang 10 riwayat yang lebih kurang sama, yang makna yang Nabi minta lebih kurang sama, cuma berubah sikit-sikit je. Jadi kita tengok dalam satu hadis ni, mudah-mudahan memberikan satu manfaat bagi diri kita, dan mudah-mudahan sama-sama kita dapat beramal. Hadis ni saya dapat daripada, doa ni saya dapat daripada Habib Hasan Muhsin Al-Hamid. Kita ingat nama dia Habib Hasan Muhsin Al-Hamid, yakni ahli majlis fatwa Hadramaut, yakni kota Tarim, Yaman. Dia main di Malaysia beberapa bulan lepas. Dan sempat saya jadi pengiring dia waktu di kawasan utara, untuk bawa dia di kawasan Perlis dan Kedah. Waktu
Itulah sempat saya minta ada satu ijazah yang ada dalam bab doa, satu amalan Nabi SAW. Nah, maka mudah-mudahan dia kata bab doa ni mungkin kita biasa dengar dah, cuma sebelum ni jarang beramal. Sebab apa? Mungkin kita kurang faham dari segi fadilat. Fadilat bila kita tak nampak, bila kita tak tahu, maka kita akan merasa sedikit kurang dalam bab kemanisan untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Bagi orang yang dia rasa kemanisan solat malam, maka dia susah nak tinggal solat malam. Hatta di Yaman ni ada seorang habib, dia ni baca Quran ni kata sampai dia rasa madu. Baca Quran tu rasa madu, lagi dia ulang lagi dia rasa madu, lagi dia ulang lagi rasa madu. Nah, habis kata sedap dia baca Quran sampai bila main bulan Ramadan dia tak baca Quran, siang hari tak baca, tapi malam dia pula. Orang kata tak ada masalah kalau rasa madu, tapi dia kata takut puasa dia batal sebab sedap sangat baca Quran. Allah, kita baca Quran rasa apa? Tadi tu imam baca tengah duk sembahyang, apa rasa apa? Nah, rasa pokok nak kubur tu imam, dia kata panjang nampak tu imam. Tak tahu tu imam baca apa tadi. Tu imam baca pendek, kita marah. Baca panjang, marah nak baca apa, tak tahu. Sebab apa? Kita tak rasa halawah, tak berasa kemanisan dalam bab ibadah yang kita kerjakan. Sebab tu muslimin muslimat rahmati Allah, bila kita faham bagaimana, bila kita tahu fadilah, maka mudah untuk kita beramal. Nah, jadi muslimin muslimat rahmati Allah, hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbaratu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi, yang isteri kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salat, selalu berdoa dalam solat Nabi. Nah, dalam solat Nabi akan baca doa ni. Nah, kana yad'u fi salat, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi akan baca doa dalam solat Nabi. Bila Nabi baca ba'da tasyahud akhir, selepas daripada habisnya tahiyat akhir, innaka hamidul majid, maka Nabi akan masukkan satu doa. Tak baca tak ada masalah, sebab dia bukan termasuk dalam perkara rukun. Bila kata sebut dalam hadis, dia bukan perkara hukum, tapi dia melibatkan perkara sunnah yang Nabi SAW buat. Hadis ini dalam bentuk fi'li yang Nabi buat, dalam bentuk perbuatan, dan khawli dalam bentuk sebutan Nabi. Maka kalau siapa yang ikut, maka peroleh pada fadilah ikut kepada sunnah Nabi SAW. Yang tak ikut, maka rugi dia. Sebab apa? Meninggalkan satu sunnah yang mudah untuk dia buat. Malulah kita dengan Nabi SAW. Kalaulah Nabi boleh baca doa ni, sedangkan Nabi pemimpin yang paling besar di alam semesta ni yang Allah ciptakan, di antara penduduk jin, di antara sekalian makhluk, Nabi yang paling hebat. Nabi dilantik pula sebagai zahir pemimpin di kota Madinah. Nabi dah yang disibukkan dengan segala urusan, tapi Nabi boleh selipkan dalam solat Nabi baca doa ni. Kita sibuk tak mana? Kalau kata kerja, semua orang kerja, mana ada orang tak sibuk? Orang ada anak, orang lain ada anak juga, ada isteri, orang lain ada isteri, orang kata sibuk, semua sibuk belakang. Tapi sesibuk Nabi pun, Nabi boleh baca doa ni dalam salat Nabi. Allahu Akbar. Maka apa yang Nabi minta? Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabr. Ya Allah, ya Tuhanku, a'udzu bika, aku memohon perlindungan min azabil qabr, daripada azab kubur. Nabi SAW doa minta agar diberikan perlindungan daripada azab kubur, azab barzakh. Boleh bayangkan tak? Semua kita sedia maklumkan. Kita tahu dah bahawa Nabi SAW ni di antara makhluk yang tidak melakukan dosa, yang tidak berbuat pada perkara maksiat. Semua tahu. Nabi tak buat maksiat, Nabi tak buat dosa, Nabi tak buat pada perbuatan munkar. Tapi sebab apa Nabi doa ni dalam solat Nabi, sudah pastilah nak tunjuk teladan kepada kita semua. Hebatnya
hebatnya Nabi sebagai seorang pemimpin, Nabi buat satu benda, baru Nabi agak ke orang. Kita sembang banyak macam saya lah, sembang program-program cerita abad tahajud, cerita abad baca Quran, tapi saya pun boleh tentu buat. Nah, abang kata kita ni pemimpin yang cukup, tak apa nak clear. Nah, abang kata kita ni cakap pandai, buat belum tentu. Tapi Nabi dia, bila mana diwahyukan, ditaklimkan kepada umat Islam 18 bulan sebelum peristiwa hijrah tentang solat, maka Nabi SAW balik, Nabi semayang dulu. Sahabat tengok Nabi semayang, sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang kamu buat? Maka Nabi kata, ni salat yang wajib ke atas kita, Nabi buat dulu. Bila diturunkan Quran, dalam bentuk secara berperingkat selama 20 tahun lebih, maka Nabi yang banyak membacakan Al-Quran, maka sahabat tengok, sahabat ikut. Nabi dah cerita tentang manisnya salat, Nabi lah salat sampai bengkak kaki dia, yang membuatkan para sahabat tengok, sahabat jadi cemburu dan ikut apa yang Nabi buat. Dalam medan perang, bila kita tengok Nabi ni bukan macam pemimpin hak lain, hak pandai mengarah. No, Nabi duduk di depan sekali. Dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dan hampir 27 peperangan yang Nabi ikut sertai dalam peperangan tersebut, semua Nabi ikut. Ikut bukan ikut duduk belakang dia, duduk dalam kemah ni, hampa ikut ni, hampa lebih ikut atas, hampa masuk selit ikut bawah, tak ada. Nabi duduk di depan, duduk dengan para sahabat. Allah, ini kata sebaik-baik pemimpin dalam perang Khandaq, bila mana Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mencadangkan agar dibuat khandaq. Khandaq ni parit dalam bahasa Arab. Dibuat khandaq ni di sekeliling daripada kota Madinah. Waktu tu kota Madinah barulah hampir beberapa tahun dibuka dan diperintah oleh umat Islam, maka sudah pastilah kemampuan itu juga terbatas. Baru ambil alih pemerintahan berapa tahun tuan-tuan, susah nak berbetul semua benda, hak lepas, hak jahat, hak jahil, nak berbetul susah. Kena berbetul secara peringkat-peringkat, tak boleh buat drastik, kena buat sikit-sikit. Maka dalam bab ketenteraan pun sama. Nak berbetul balik, nak belah kuda balik, nak balik semua, nak buat senjata apa semua, makan masa. Mendapat perkhadaran. Nah, ada abang kata golongan Quraisy daripada bangsa Arab di Makkah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang waktu itu main pula banyaklah pemimpin-pemimpin daripada yang orang yang jahat yang bermusuhan dengan Islam, bergabung dengan Bani Khatfan. Bani Khatfan ni satu bani yang mana mereka ini kelompok yang mana suka berperang. Ni geng yang ada, geng kira nak pukul orang ni. Geng gangster apa? Upah bagi duit, abang mana siapa nak pergi tarik kereta, nak pergi tarik kuda, nak pergi tarik apa, kira dia tiba ni. Di Bani Khatfan, satu bani yang orang panggil barbarin lah, dia belajar tak erti tapi pukul orang teror. Ni misal terangkat masuk sampai mata. Abang kata gangster punya pasal. Maka bergabung dengan Bani Khatfan yang mana orang kenal bani ni, bani yang cukup gangster. Bergabung dengan Bani Khuraizah, satu lagi bani yang mana mereka ini daripada kelompok Yahudi, bergabung nak berserang umat Islam, yang mana kekuatan ketenteraan yang luar biasa, maka perlukan pada strategi yang luar biasa. Maka Salman Al-Farisi mencadangkan agar dibuat khandaq itu, dibuat balik. Maka bila mana dia ni Salman Al-Farisi, dia ni mai daripada negara yang bukan daripada Teluk Arab, bukan orang Madinah, bukan daripada golongan Ansar, dan bukan daripada golongan Muhajirin. Waktu ni bangsa Arab dia cukup bawa pada asabiah Nabi. Walaupun Nabi dah ajak dah dengan bai'ah dan sebagainya, tapi semangat kebangsaan tu kuat lagi. Maka waktu ni Salman Al-Farisi mencadangkan, maka Nabi hampir terima. Terimalah. Sahabat yang lain agak rasa kecil hati. Sebab apa? Salman Al-Farisi orang luar, dia main daripada Farsi, dia bukan orang Arab. Apa Nabi pergi terima? Sedangkan kami ni sahabat yang duk ikut perang sebelum dia main bertikai sikit. Biasalah sahabat pun macam kita lah orang, mak iman mereka hebat.
Tapi dalam iman mereka hebat, tetap ada ujian yang mana Allah bagi pada mereka. Dia main saling tercabar. Sumpah kita duduk di kawasan ni punya lama, tengok-tengok orang budak baru main tu buat pandai. Dia duk kondem ni kata apa, masjid Bukala ni apa ni orang dia main duk kira nak kondem, dia buat pandai. Kita akan rasa macam sama juga sahabat. Maka Nabi tengok dan Nabi buat keputusan, dan ingat keputusan Nabi adalah keputusan yang paling berhikmah. Walaupun ada sahabat yang tak mau nak setuju, maka kaedah apa yang Nabi buat, Nabi lah yang turun paling awal, yang memulakan korek tarik itu. Pegang cangkui ke apa, kalau sudah bahan mereka tutup perang. Bila sahabat tengok tuan-tuan, mana sampai hati pemimpin yang paling besar di Madinah waktu itu, dia ini utusan Allah, dialah makhluk yang paling hebat, akhlak yang paling hebat, dia turun yang paling awal. Takkan mereka nak duduk atas cekak pinggang. Mereka pun bagak turun habis ikut apa yang Nabi buat. Ni kata teladan. Bukan takat awal saja. Nah, kalau pemimpin kita pakai mai jemput duduk atas PU, dia korek sedar kedegang, hari ini saya rasmi 20% masuk poket. Tapi Nabi dah, Nabi mula daripada awal sampailah siapnya yang kata khandak ini, yang cukup dalam, yang cukup lebar. Dan Nabi juga di antara pemimpin yang berlaku mukjizat, di antaranya dalam peristiwa Jabir radhiyallahu anhu. Balik ke cari tengok mukjizat yang mana makanan yang sedikit cukup untuk makan tentera Islam yang begitu ramai. Ini kata hebatnya Nabi SAW. Jadi kita yang tak baca doa ni, sedangkan kita duk buat maksiat, sepatutnya kita yang banyak kena baca. Nabi tunjuk contoh. Sebab Nabi tak buat dosa pun, tapi Nabi ajak minta perlindungan daripada azab kubur. Dahsyat tak dahsyat azab kubur ni tuan-tuan? Tak selalu tengok ada kena tibat. Tengok jangka masa duduk di alam kubur pun kita dah seram dah. Jangan kata duduk di alam kubur, dengar kubur pun kita jadi jam. Dari dengar kata nak lalu buat kubur, kerana kawasan ni ada kubur, dia susun buat batas, tu semua susun kubur. Apa seronok tak ramai? Pasal muslimat siapa pun tak main. Susun daripada taman, daripada flat ni kita buat serupa pagar pakai kubur kan. Mati esok kita tangan sini buat serupa tepi jalan tu penuh dengan kubur orang. Tak ada siapa nak main. Atau depan ni buat, depan tu sikit buat korek, buat satu kubur. Tuan-tuan tengok. Macam di Mesir dalam masjid dia ada makam-makam dia. Makan Sayyidina Husain, makan Al-Imam Asy-Syafi'i, makan Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tengok, lah mayat sebelah ni kubur. Try lah tengok. Kita dengar kata kubur pun dah takut. Pada kubur tak ada apa. Kubur ni satu tempat yang disimpan jasad-jasad orang yang meninggal dunia. Yang kita takut, dia kata, ustaz dekat situ ada hantu. Kalau nak ada hantu, kalau Allah izinkan lah, boleh duduk ada. Bukan duduk kena pergi kubur, duduk atas meja ni boleh, duduk tengah belakang kita pun boleh. Tak menjadi apa-apa masalah atas keizinan Allah. Kita nak beli rumah ni, orang main promosi, dia kata ni saya nak main buka 12 unit rumah. Siap dah, komplit dah rumah tu. Tinggal nak sign agreement, tinggal nak masuk. Dia kata tinggal nak masuk. Saya buat special gift dan limited edition, dia kata. Tak ada dah, hati yang kata. Hampa tak sodok cari, tak sodok belilau, hati yang ada. Ditunjuk pakai tak pelan tu, cantik dah. Rumah tu 4 bilik, 2 ruang tamu, 3 bilik ayam, tanah lok tepi sikit punya besar, dapur pun elok. Harga RM30,000. Beli ya? Ikhlas dibeli lah. Gue jangan buat warak dengan ada rumah mampu tak mau beli. Belilah tu, kau boleh bapak apa ni? Jadi kita pun bila ada main open rumah tu, kalau boleh malam ni nak set agreement. Dia kata tak apa, kita pergi tengok dulu. Jangan duk kalau dia kata okey, esok pagi kita ni selepas subuh tu kita nak pergi dah. Dia pun nak pergi main di taman sekian dekat dengan UiTM belakang tu. Tanah pun tu mahal, nak jual RM30,000 betul lah. Kita pun pergi tengok dia buka-buka, tengok rumah pun segak elok. Dia tunjuk ni master bedroom besar tak, besar. Kita duk kaduk kira nak bagi jadi ya. Dia tunjuk bilik nombor 2, dia tunjuk bilik nombor 3 elok.
Lah kita kata yang bilik belakang tu boleh tengok dah. Dia kata hak tu yang special. Kita kata special apa kat bilik nombor 4 tu. Dia kata hak tu yang kata saya kata limited edition, tak pernah orang buat. Dia kata bilik yang keempat kami design khas dalam tubuh satu kubur. Kubur yang betul-betul kubur, bukan kubur mohon ni. Kami cari orang mati dan simpan jenazah dalam tu, buat bagi elok, buat bentuk kubur. Hak tu lah bilik lah kami. Tuan-tuan nak beli tak ni rumah siapkan kubur? Ikhlas. Hak tadi kata nak beli tu lah. Bini nanti duk goreng yuk, duk perhati pakai tak goreng ikan tuan. Sebab apa? Bila kita dengar kubur pun dah rasa lain macam. Belum lagi masuk ke alam kubur, belum lagi merasai pada alam barzah. Alam kubur, alam barzah itu sama. Sedap dalam bahasa kita panggil kubur, alam kubur, alam barzah. Dan alam barzah, alam kubur ni kena ingat, semua orang ni layak masuk dan kena masuk. Tak ada yang terkecuali. Walaupun dia ni mati lemah, duk mengas sininya sempoi, dapat ikan besar, ikan bulu tarik, ikan bulu tarik dia pula. Terjun lemah, memang tak jumpa jenazah. Walaupun jasad tak jumpa, tapi wajib untuk dia ini, kalau dia dah meninggal dunia, dia akan masuk pada alam barzah walaupun jasad tak ada. Tu macam peristiwa MH17, MH370. Hak yang dah memang jelas MH17 total semua meninggal dunia. Dan sampai hari ini masih ada jenazah yang tak dijumpai dan tidak dikenal pasti. Orang tanya, Ustaz, adakah bila mana jenazah mereka tak dijumpai, adakah mereka ini terlepas daripada alam barzah? Tak ada. Jangan dia buat mimpi. Tak ada. Semua kena berlaku. Sebab apa? Alam barzah wajib untuk kita jumpa. Syarat nak jumpa alam barzah, dia tak kena tua, dia tak kena muda. Dia tak kena sakit, dia tak kena sihat, dia tak kena kaya, dia tak kena miskin. Dia kena ada satu benda, syarat dia kena mati. Kena mati, hak tu ya. Tak mati, tak boleh masuk lagi alam barzah. Kita nak masuk penjara, boleh buat. Ejah lah macam mana pun, walaupun kita pergi baik, hampir balai polis, tunggu muka polis sedang masuk penjara. Tapi nak masuk alam barzah, tak ada. Jalan syurga tak ada, melainkan pada jalan yakni kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua yang duduk dalam ni, masuk adik-adik kecil ni, semua termasuk saya, termasuk ibu ayah, semua ada. Semua ni kita candut alam barzah belakang. Yang mana sama ada kita menerima pada azab kubur ataupun kita akan direhatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi mengajar kita, mohonlah perlindungan daripada azab kubur. Dahsyat tak dahsyat, tengok jangka masa. Kaum Nabi Isa alaihissalam jaraknya lebih kurang 500 tahun daripada Nabi SAW. Bayangkan umat kaum Nabi Isa yang mati di zaman Nabi Isa, maka dah berapa lama mereka berhadapan dengan alam barzah. 500 tahun campur dengan kita sampai sekarang hari ini 1435 Hijrah. Maka dia dah nak sampai kepada 2000 tahun mereka ini berada di alam kubur. Kalau beriman, alhamdulillah. Yang kita risau tidak beriman. Kaum Nabi Musa 5000 tahun campur 1400 jadi 6400 tahun. Kaum Nabi Ibrahim alaihissalam 7000 tahun. Kaum Nabi Nuh alaihissalam, kaum Nabi Adam alaihissalam lebih kurang hampir plus minus tak tepat dalam jangkaan 15,000 tahun. Boleh bayang tak kaum Nabi Nuh alaihissalam, Allah sebut dalam Quran, Allah cerita bagaimana kaum dia cukup ketegak punya ni. Jadi kan keras kepala punya, bila mana Nabi Nuh alaihissalam umurnya 950 tahun, tapi yang ikut pada dakwah Nabi Nuh alaihissalam cuma hampir plus minus 70 orang. 1000 tahun dan 70 orang itu. Allah tak marah pada Nabi Nuh. Sebab apa? Nabi Nuh dah buat siang dan malam. Laili wan nahar, dia apa pada Allah, aku ni dah berdakwah siang dan malam. Malam dan siang aku berdakwah pada mereka, tapi mereka ni tak mau juga. Allahu Akbar. Boleh bayang tak yang baki daripada selain daripada 70 orang yang tidak beriman ni, agak-agak kenapa yang tak beriman.
Allah Rabbi tentang 15,000 tahun punya cerita, bukan pendek. Kita sakit setahun pun rasa lama. Allah uji kita dengan lumpuh 3 bulan duk baring atas kaki. Allah jemu tuan-tuan, nak buat apa pun tak boleh. Nak sembang tak boleh, duk meleleh-leleh. Bila kita sihat, kita akan kenang sampai bila-bila, sampai mati kesakitan yang setahun yang kita lalui. Padahal sakit kita tadi ni, kita boleh makan lagi, kita boleh berak, kita boleh kencing, kita boleh tidur, kita boleh tengok televisyen. Masih ada nikmat kita tengok, masih ada nikmat kita bau, masih ada nikmat untuk kita buat macam-macam. Walaupun sakit terbaring. Tapi alam barzakh, jangan duk mimpi macam benda tu. Boleh masa ada makan, ada masa nak tidur, ada masa nak rehat. Jangan duk buat mabuk minum betul kan? Tak ada. Duk di alam barzakh. Kalaulah menerima azab, dan kita ni calon-calon yang menerima pada azab ni, terima azab nanti. Tok Saduk tanya malaikat bila waktu lunch. Tengok jam, dia kata, "Oi malaikat, dah jam apa?" Lagi kena pasal, kena tibai pula sini. Dia kata, daripada pagi sampai ke malam, kubur aku ni bagilah masa rehat sah. Tak ada. Yang kata alam barzakh tak ada waktu rehat. Sebab apa? Malaikat makhluk yang Allah bagi pada mereka tak pernah, tak letih, tak mengantuk, tak lapar, tak ada nak rasa nak kencing, tak ada apa. Melainkan mereka patuh pada perintah dan titah Allah. Sebab tu saudara muslimin muslimat, kita mohon perlindungan daripada azab kubur. Tak ada manusia yang ada kemampuan nak melalui pada yang kata dahsyatnya azab kubur. Dan kena ingat, azab kubur ni cuma mukadimah. Mukadimah yang Allah sediakan bagi kita sebelum mana sampai kepada alam mahsyar. Mukadimah ni tak panjang. Mana ada orang buat mukadimah panjang? Kita beli kitab, tengok mukadimah dia cuma, dia tulis sikit je. Dia tulis kata-kata pengantar sikit, dia tulis dah macam mana dia tulis kitab ni, sebab apa dia tulis kitab ni, dalam 2-3 muka surat sahaja. Tak pernah lagi pasal kita beli buku atau beli kitab Arab atau kitab Jawi ke apa lah, tak ada. Mana dia mukadimah 100 line, isi 2 line lah. Confirm hak tulis ni duk balas pergi ketuk, balas pergi kuda, campur pergi ketuk, tiba yang goreng apa, semua dia balas pasal. Orang tak kuat, dia mesti mukadimah 2-3 line, paling banyak 6 line, 7 line tu kira dah penulis pilih macam ni kita rasa. Tapi yang isi tu banyak. Mukadimah pendek, isi tu panjang. Tapi yang kata mukadimah alam barzakh dengan kata pendek, kalau sampai 15,000 tahun, panjang lah tu. Batu muslimin muslimat minta perlindungan pada Allah. Yang kedua, Nabi SAW minta wa a'udzu bika. Aku mohon perlindungan minal fitnatil Masih Dajjal, daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Masih Ad-Dajjal ni siapa ni tuan-tuan? Yakni Ad-Dajjal yang Nabi sebut dalam banyak hadis. Min fitnatil Masih Dajjal wa a'udzuka min fitnatil Masih Dajjal. Aku mohon perlindungan daripada fitnah Masih Ad-Dajjal. Al-Masih ini bermaksud kehancuran, kerosakan, kemusnahan benda-benda rosak. Nabi Isa AS juga digelar sebagai Al-Masih. Tapi Al-Masih yang disandarkan ke atas Nabi Isa AS adalah Al-Masih yang kehancuran pada bab kebatilan. Nabi Isa AS diturunkan untuk ajak kaum yang menyembah Allah bagi memusnahkan segala benda yang batil. Dan Nabi Musa juga Al-Masih yang akan menghancurkan Ad-Dajjal. Sebab apa? Dajjal dia akan mati di tangan Nabi Isa AS. Yang ini jelas, sepakat para ulama tersebut. Sebab tu kita tak gaduh lah, kalau nak buat M16, nak buat wire leather sikit bagi nanti Dajjal main, dia kena karet, tak gaduh-gaduh. Nak buat lubang besar, nak korek, nak buat dinding atas tu nak mana, tak payah. Nak buat ilmu perubatan Islam yang boleh lawan Dajjal, tak payah. Sebab apa? Nabi dah cerita dengan jelas mengenai bagaimana Dajjal ini akan mati di tangan Masih Al-Isa, mati di tangan Nabi Isa AS. Dan disadarkan pula Al-Masih ini kepada Dajjal. Sebab apa? Dajjal ini bila dia turun,
dia akan memporak-perandakan, dia akan merosakkan dunia ini. Sebab apa? Allah bagi pada dia istidraj, yakni satu kelebihan yang membuatkan dia ini jauh daripada Allah. Dia turun nanti, Nabi kata tidak ada satu tempat pun yang mana tidak akan masuk pada fitnah Dajjal ini, melainkan Madinah dan Mekah, dua tempat ini. Hak lain akan habis binasa. Dia akan turun, dia kacau orang, dia akan ajak orang untuk kufur dan sebagainya. Maka inilah yang Nabi sebut fitnah yang paling besar, bermula daripada diciptakan Nabi Adam AS sampailah datangnya hari kiamat. Fitnah nombor satu sekali Dajjal. Hak yang kita duk tanggunglah di wayaktul fitnah, yang fitnah yang banyak kita duk tanggunglah ni adalah muqaddimah ataupun fitnah kecil. Kita tengok filem yang nak main bila kau nak keluar bila ni, dia akan buat keluar trailer dia dulu. Dia buat keluar iklan dia. Kita tengok iklan, dia takkan panjang. Tak pernah perasan kita tengok iklan sampai sejam tengok. Iklan paling panjang 2-3 minit. 3 minit tu bukan lama orang. Yang cerita betul dia panjang. Paling pendek sejam. Kalau tengok movie yang duk main, duk coming soon ni lah apa semua, 2-3 jam pun ada. Trailer cuma 2 minit. Maka sama yang kata Dajjal ni, dia ni nombor satu. Anak buah ni tak tahu mana lagi, tapi tak tahu mana tu pun sudah cukup merosakkan begitu ramai manusia. Fitnah dalam bentuk harta benda, fitnah yang kecil lagi. Tapi berapa ramai dah menyembah harta benda lagi? Berapa ramai? Duduk makan rasuah, sembah harta benda. Tahu benda tu tak elok, tahu benda tu haram, tahu benda tu dosa, tahu benda tu dosa besar dan sebagainya. Tapi sebab apa duk buat? Sebab ni tuan-tuan, duit. Sembah duit ni. Berapa ramai yang tak sembahyang semata-mata duk kulun baca punya pasal apa ramai. Meniaga ni dia kata kalau ustaz, kalau saya pergi sembahyang saya lagi rugi mampus gini, siapa ada apa nak tengok ni. Allah. Berapa ramai? Batu tuan-tuan dan Allah, yang Dajjal ni fitnah nombor satu. Hak nombor awal sekali, hak paling power sekali. Hak duk main kecil-kecil dia pun dah rosak ramai dah. Kita fitnah meski maksiatnya Allah berarti. Fitnah meski akidah dalam ni, Syiahnya, Wahabiynya, Mu'tazilahnya, Allah banyaklah. Ramai yang dah berikut ni, ramai. Bagi Dajjal tak turun lagi. Itu Nabi kata mintalah perlindungan daripada fitnah masih ada Dajjal ini. Sebab kita tak ada kemampuan kan. Bila Nabi ceritakan bagaimana bila Dajjal ni main, orang yang ikut pada dia, yang taat pada dia, dia akan bagi kemewahan yang sementara. Dapat apa dia nak? Kawasan mereka akan jadi semua, harta benda akan jadi banyak. Nak apa? Nak perempuan, nak apa, nak apa semua dapat belaka dengan sementara sahaja. Adapun orang yang mana tak mau ikut pada Dajjal, dia tak mau pegang juga. Ada orang yang betul-betul beriman kepada Allah, kawasan mereka akan jadi kering kontang, hujan tak akan turun, tumbuh-tumbuhan akan mati, binatang akan mati, dan tidak ada satu makanan yang meski zahir tak masuk. Maka sahabat tanya, ya Rasulullah, maka apakah makanan bagi kami, yakni orang-orang yang beriman waktu itu, yang mana tak ikut pada Dajjal? Maka Nabi kata, zikrullah. Makanan orang beriman waktu Dajjal turun adalah zikrullah. Tasbih kita, bukan tasbih tu nak tasbih yang kita sebut. Tahlil kita, la ilaha illallah. Takbir kita, Allahu Akbar. Tahmid kita, yang itulah yang akan jadi makanan yang akan mengenyangkan kita. Apa ustaz, boleh kenyang ke dengan zikir? Kenapa tidak? Sifat yang mengenyangkan bukan makanan. Hak ni bukan boleh bagi hilang dahaga pun lah. Kalau kata ayat boleh hilangkan dahaga, maka kita ni tengah bermasalah. Ayat ni cuma alat yang menghilangkan dahaga Allah. Ayat ni Allah bagi alat, kita makan ubat lega semua. Tak lega, pilah diri pakar tak mana pun. Doktor tu saja kan kata kamu try ubat ni, insya-Allah dalam seminggu boleh lega. Tapi ada yang tak lega. Sebab apa? Yang menyembuh bukan ubat, yang menyembuh Allah. Maka tak menjadi satu masalah pun
untuk Allah mengenyangkan kita dengan cara kita ini zikrullah, menyebut pada nama-nama Allah, memuji pada Allah, tak ada masalah. Nah, maka yang seterusnya Nabi doa, wa a'udzu bika min fitnatil mahya. Aku mohon perlindungan daripada fitnah kehidupan. Muslimin muslimah rahmati Allah. Fitnah kehidupan ini disebut ulama ni banyak. Tapi kita ambil salah satu fitnah kehidupan ini, antaranya adalah fitnah yang kita nampak. Fitnah ini berlaku sewaktu mana kita hidup lagi. Di antara mudahnya yakni la ni kita ni. La duduk dalam masjid, tadi kita dah semayang. Tapi yang sebelum-sebelum ni masih banyak lagi solat-solat yang sengaja kita tinggalkan, yang belum pun kita qada dan kita tahu. Dia tahu ni pagi tadi dia tak semayang subuh, tapi dia kata kira halal lah, bukan saja tak bangun. Bukan saja tak bangun, kemarin pun dengan kenuri lah apa semua dia buat rasa. Dia tahu, dia saja tak qada, maka dia secara tidak langsung sedang melakukan maksiat kepada Allah. Berundang sebab apa? Tak semayang. Maka itulah fitnah. Dalam kalangan kita yang masih lagi duduk semayang, kadang-kadang semayang, kadang-kadang tak. Hari Jumaat kadang letih, dia balik makan tengah hari, dia tengoklah tak dah habis semayang, dia tak puluh makan, lena lah. Tambah dah masuk awal pula. Tuan-tuan saja tinggal semayang, maka inilah fitnah yang sedang kita tangguh waktu kita hidup tadi. Anak-anak kita di rumah, isteri kita di rumah yang masih belum menunaikan solat, yang masih belum beramanah dengan Allah dalam bab mendirikan solat, maka tu fitnah yang sedang kita tangguh. Kita main semayang lain gila. Suami isteri tak pernah tinggal semayang jemaah, tapi anak di rumah tak semayang, kamu akan jawab di hadapan Allah kelak. Sebab apa? Itu fitnah yang jelas dah nampak sewaktu mana kamu hidup lagi. Lain kalau kita mati anak-anak kecil lagi. Anak-anak waktu tu tak wajib lagi, umur 3 tahun takkan nak kena pergi wajib, nak kena ajak dia tempat semayang, tak semayang tiba tak boleh. Dan dia ajak dah, ada peringkat umurnya 7 sampai 10, kamu ajak dia. Train dia untuk semayang sampai 10 tahun tak semayang, barulah bertegas. Tegas tu bukan terus ditumbuk tengah belakang, cek tengah belakang, ada kaedah dia. Nah, ada dia punya tertib dia. Cara dia macam mana? Tetapi nak kita meninggal, anak kita tak halus lagi. Tak apa lah kalau macam tu. Tapi lah ni tak meninggal lagi, anak dah besar dah. Umur 18, umur 17, umur 16, anak SPM, anak dia nak minti 3 lah, yang 3 hak yang nak staff, hak nak STPM, hak nak duduk listi dan sebagainya. Kalau kita tahu secara zahir, kita jelas tahu kata dia ni tak semayang, maka tu fitnah yang sedang kita tanggung waktu kita ada hidup lagi. Allah, kadang-kadang ni orang tanya awak, biar anak masjid tak semayang, dia kata dia nak sibuk pun, nak SPM berapa lama dia. Kasihan kat dia kalau kita tu ajak duk ni, sangat takut dia pressure tak semayang, umur baru tahu kan. Tuan-tuan, tak semayang ni di antara maksiat yang cukup besar dengan Allah. Maksiat yang memang kalau tuan-tuan cari kitab Fadilah Amal, dan tuan-tuan baca kisah dalam bab solat ni, ada tajuk khusus tentang kecelakaan bagi orang yang meninggalkan solat. Tuan-tuan cari kitab Fadilah Amal. Saya bagi cerita sebab merata tu ada, masjid tu ada tajuk khusus cerita kecelakaan orang yang meninggalkan solat, kebinasaan orang yang sengaja melewat-lewatkan solat. Ada tajuk khusus dalam tu, penuh cerita daripada hadis Nabi SAW. Nak abang kata besarnya syariat solat, tapi ramai yang duk buat lebih kurang lagi. Orang Islam kita buat lebih kurang. Orang kafir kita tahu dah, mereka ni memang tak kena semayang. Tak apa kafir, hilang tak syarat solat tu, hilang dah mereka. Sebab apa? Bila mana mereka ini kafir, bukan Islam. Tapi kita buka dalam IC tulis Islam, mengaku kata Islam, tapi berapa ramai yang meninggalkan solat, dan berapa ramai dalam kalangan kita yang membiarkan isteri dan anak-anak meninggalkan solat. Berapa ramai dalam kalangan kita anak bini kita yang masih menedahkan aurat. Tu fitnah yang sedang kita tangguh waktu kita hidup. Tuan, jangan buat ringan benda ni.
Walaupun sebelum ni mungkin kita jahil, belum ni kita sibuk, kita tak ada nak mengaji agama, kita tak apa ada kesedaran lagi. Tapi kalau dah sedar, bertaubat pada Allah. Habis sembahyang syak sekali lagi, bangun 2 rakaat sembahyang taubat. Minta sungguh-sungguh, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mengadu pada Allah, ya Allah, kita ni adalah hamba yang cukup zalim dan menzalimi diri sendiri kita. Mintalah ya Allah, bagilah aku peluang untuk aku betulkan balik rumah tangga aku. Anak aku walaupun dah besar, tapi bagilah kesempatan sekurang-kurangnya aku menegur mereka untuk menutup aurat dan jaga solat. Buatlah. Jangan sampai kita mati lalu tengah hidup lagi cantik. Jangan sampai mati kita tinggalkan aset-aset. Dia bukan aset, jadi liability pula, jadi hutang. Benda yang kita takkan suka, duduk dalam alam barzah, duduk kena tiba sebab anak isteri berdedah aurat. Duduk dalam tu sebab apa? Sebab dulu ni tak ajak anak baca Quran. Duduk kena tiba sebab apa? Anak duduk makan benda haram yang kita usahakan Allah. Sebab tu benda maksiat yang kita duduk buat dalam kita duduk hidup dan kita nampak, itulah fitnah yang sedang kita tanggung suatu mana kita hidup. Sebab tu Nabi ajar minta perlindungan. Kita tengok bini kita masih lagi duduk dalam orang dan sebagai mulut tu suka mengumpat orang. Cari kaedah untuk kita tegur dia. Mak ayah kita di kampung, kita tahu dia tak jaga solat lagi. Mayang pun tak mau lagi. Duk tengok kilauan mai ada hari ke harap ini batang tak ada, tapi nak buat macam mana? Cari juga kaedah untuk tegur. Jangan direct saya telefon mak semayang tak, saya kapiak jam tentang kelebat. Ada kaedah dia Islam tak ajak kita macam tu ni saat dia turun. Saat-saat saya keluar, saat telefon tu mak semayang. Abang dekat pak semayang sekali. Kalau tak semayang, ya lah kapiak. Tu dia tuan-tuan. Mak dia sakit jantung, mati tu tak ada. Cara dia ada lah. Dah fikir macam mana. Mak aku ni dah nampak dia rumah sikit. Tapi dalam rumah dia, bawa pergi shopping, dia mesti mau ikut punya. Bawa pergi tengok terai, bawa pergi tengok di kos menut, tengok seperagut, tengok TV LCD walaupun mata tak nampak tapi nak tengok. Carilah. Cari kaedah untuk kita buat. Okey, kalau aku tekuk sekali lagi mesti mak aku canon kat aku balik. Kita beli CD mana-mana ustaz yang mungkin mak kita minat. Ustaz Zaidrus ke, Ustaz Kazim ke, Ustaz Don ke, mana tak kira lah ustaz mana pun. Yang kita tahu mak kita kecenderungan dia tu boleh minat. Dia kita rakamnya, dia kata, kau orang tu hang buat dia mak ni. Ambillah belilah CD yang kita tahu mak kita dah aurat lagi. Bini kita dah aurat lagi. Nak tegak ni memang tak sampai. Kita pula sini gagak. Yang tu apa? Mampu tu kan. Tak ada nak tegak. Beli CD. Okey, CD yang menceritakan tentang akibat kederhakaan meledakkan aurat. Oh, cantik. Bubuhlah kereta. Balik rumah selagi yang jom kita keluar. Esok cuti. Kita pergi padang kota ke, atau pergi dah nak pergi minum makan nasi Arab ke, pusing kok orang rambut tu 30 kali biar bini dengar CD tu. 30 kali. Bini kata apa duk tawak kita ada bini ala kapah ni. Tak keluar-keluar lagi. Tak apa buat. Kaedah carilah yang paling berhikmah. Jangan buat cara tak cerdik. Balik tu tiba isteri, tiba anak, dia takkan selesai masalah. Sebab apa? Itu asbab daripada kejahilan kamu yang dulu tak didik daripada awal. Jadi jangan marah. Jadi buat dengan cara yang elok. Sebab apa? Sebab kita nak buang sikit-sikit fitnah kehidupan yang sedang kita tanggung. Yang masih duk makan benda-benda haram, terima benda rasuah, masih ada benda riba dan sebagainya, carilah kaedah untuk kita buang benda ni pelan-pelan. Syarikat kita dulu kita bina dengan benda-benda yang tak elok, selesaikan, bayar peluang zakat bagi banyak, selesaikan hutang kalau kita buat tahanan orang bayar dan sebagainya. Jangan biar ada benda haram yang kita makan. La yadkhulul jannah lahmun nabata min haram. Tak layak masuk ke dalam syurga. Nabi kata lahmun, darah daging, nabata min haram, yang dibina dari satu sumber yang haram. Jaga begitu. Nah, kita tengok baru ni soalan bocor PPSR nanya budak-budak tu tuan. Ni semua sebab apa? Cikgu yang tidak beramanah, yang risau pada anak murid dia, yang nanti nak label bila UPSR keluar result, sekolah mereka tak dapat the best school. Mak ayah berapa ramai yang risau bila nak main UPSR, nak main SPM, anak main exam tak lena malam pun. Susah hati, tapi berapa ramai yang susah hati bila anak tak boleh baca Quran, anak tak semayang, anak tidak orang. Berapa ramai? Tak ramai yang susah hati. Batu ramai kalau kita tengok anak-anak
remaja kita yang duduk di universiti lah ni, di IPTA ke, di mana, di luar negara ke IPTS, tuan-tuan balik dan dicek tengok tasmik bacaan Quran mereka, tuan-tuan akan rasa sedih. Kalau anak yang boleh macam mana Tuan Haji kita tadi, alhamdulillah mengapai Quran pula. Tuan-tuan ingat senang nak mengapai, tuan-tuan nak celik berharap tak mengapai. Tengok Quran buat ada apa tak ada ya, paper tamil pun biji dah baca. Quran segar. Tengok buat tak tahu, padahal Quran ni depa kepung keliling, depan pun ada. No, tepi pun ada. Belakang pun ada. Apa nak lari mana? Tu pun bagi alasan Allah takkan meeting datang apa ni pukul malam tengah malam ni. Sibuk apa kita? Nah, berapa ramai yang susah hati bila anak tak boleh baca Quran? Tak ramai susah hati. Dia kata tak apa ustaz, bagi anak tu besar dulu nanti kita ajak. Dan dia mati, anak tak boleh baca Quran, tinggal satu realiti dia di dunia. Anak jahil sampai bila-bila, dia anak pula bagi alasan, pak aku pun tak ajak. Pak aku nak ajak, bapak aku pun tak boleh baca. Kalau kita tak boleh baca, keluarkan duit, carilah tempat-tempat pengajian. Lah berlampau, macam-macam kaedah dah ada bagi anak kita mahir tentang ilmu Al-Quran. Kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, kata Sayyidina Umar di antara hak kamu kena bagi kepada seorang anak, yakni kena fahamkan dia tentang ilmu Al-Quran. Tak bagi kamu zalim hak dia, dan dia akan menuntut di hadapan Allah nanti. Nah, tak tahu ke mana. Saya nak main PSR tahun ni. Kuliah muslimah ni mereka bagus. Mereka suka ikhtiar. Lagi dia main jumpa, dia kata ustaz tolong ustaz jampi dalam ayam ni, ustaz jampi bagi anak saya UPSR bagi budak 5A. Oh, kita pun tak apalah. Ikhtiar tak ada masalah, kita pun baca. Cuma nak habaq saya baca kat ayam ni pun anak dia kalau tak usaha haram tak boleh juga kan. Kalau saya ada bagi kekuatan baca dekat ayam orang boleh dapat 5A, UPSR dulu saya 5A. Tapi saya berharap tak dapat 5A. Adik saya tu lepas 2A. Kalau saya boleh buat ayam, saya bagi adik saya minum satu bola lah. Cuma ikhtiar tak ada masalah lah. Cuma kita kadang-kadang bergantung sangat dengan benda-benda macam tu sampai biar anak tak belajar pun tak apa, yang penting buat ayam. Hak bukan kotak pensel. Tahun ni baru sikit, tahun sebelumnya ayam saja. Tahun ni dia bukan kotak pensel. Dia kata ustaz, jampi sekali baca sikit ayat-ayat apa dekat kotak pensel ni, mudah bagi anak saya ingat. Boleh ustaz. Perasaan tahun depan dia bukan main dengan bank, dia bukan main dengan tali kasut, dengan stokin, dengan meja, dengan pengawan. Periksa habis bukan main. Kita tanya. Nah, abang kata susah hati sebab anak nak exam sampai tahap tu tuan-tuan. Tapi tak ramai yang susah hati bila mana aset dunia dan akhirat dia tadi tidak faham tentang ilmu Al-Quran. Anak perempuan dia tak faham lagi bab haid, bab nifas, bab istihadah. Tak percaya tuan-tuan balik ni tanya orang ni bab haid, nifas, istihadah anak perempuan dia. Bukan nak burukkan mereka, tapi biar kita tahu mereka tak tahu untuk bagi mereka dimensi. Tinggi darah mana pun tengok mesti ada sekali lagi. Kita tanya, okey, darah haid macam mana nak kenal? Ada berapa darah? Ada, tuan-tuan. Cek duk keluar satu darah ya. Pening tuan-tuan. Sampai tak tahu hak duk keluar darah pun tak tahu. Darah nifas yang dia tahu, okey, 40 hari itu semua tak boleh sembahyang. Padahal ulama dah sebut dah. Dalam mazhab Al-Imam Al-Syafi'i dah sebut, wal bila mana seorang perempuan yang dah lepas bersalin dan darah nifas keluar. Bila dia keluar tu terputus. Dia keluar 10 hari tiba-tiba putus, tak main. Selama tempoh yakni 15 hari. Tak main dah 15 hari. Dia main 10, dia hilang jadi 15 hari itu tak ada. Dia main pula hari yang seterusnya. Jadi hari yang ke-26 dia ingat nifas, padahal itu bukan darah nifas. Disebut dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Yang main lebih daripada 15 hari itu adalah darah istihadah. Wajib kena sembahyang. Tapi dia kalau bedah yang dia tahu 40 hari itu tak ada sembahyang. Ramai tak? Ni sebab tu kena balik tengok Allah. Yang lepas biar lepas. Kita mungkin sibuk sangat dengan kerja kita dan sebagainya sampai tak ada nak perhatian nak bini. Lah bagi bagi dia. Anak bini tak terlepas ni yang si ayah termasuk dengan saya akan tanggung di hadapan Allah nanti. Dan tu yang minta wa fitnatil mamat, dan mohon perlindungan daripada fitnah kematian.
Fitnah kematian ni di antaranya banyak. Cuma di antaranya yakni fitnah sebelum waktu mana kita nak mati. Sama ada kita ini mati dalam keadaan beriman atau mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Walaupun malam ni kita boleh main masjid, kita boleh semayang, kita boleh sedekah, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita boleh buat banyak benda baik. Tapi tidak ada jaminan untuk kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tak ada. Tak ada kan? Tadi saya duduk dalam kereta, duduk di majlis lampu isyarat, ada satu Facebook. Dia share seorang sahabat kita yang baru memeluk agama Islam. Dia duduk di pokok senar ni. Saya pernah jumpa dia sebab saya mengajak di Masjid Lasik Lubong, dia kerap ada sana. Nama dia Muhammad Syafi bin Satya Nadir. Dia Syidin saya kata ni gambar tu ada gambar dia Syidin tadi. Atau nama dia punya nama dalam India dia Shankar. Dia baru masuk Islam tuan-tuan. Cuma Allah pilih dia tuan-tuan memeluk agama Islam dan mati dalam keadaan Islam. Baru masuk Islam, duk pergi belajar, duk pergi kuliah, duk pergi sembahyang jemaah. Allahu Rabbi, mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kita yang semua ni, saya rasa duduk dalam masjid malam ni, semua Islam dan kecil. Berapa ramai yang rasa yang agak-agak dia boleh mati dalam keadaan husnul khatimah? Tak tahu tuan-tuan. Allah boleh pilih. Kita dengar ada cerita seorang pelacur yang dia buat maksiat seumur hidup dia, dan dia ni sebelum dia mati, dia cuma ihsan, dia cuma ada belas kasihan pada seekor anjing bagi minum, Allah bagi syurga pada dia. Masuk syurga bukan sebab panjangnya kita dalam Islam. Masuk syurga bukan sebab kita buat sebab amal banyak. Dan masuk syurga ada satu asbab rahmat dan kasih sayang dan redha Allah. Itu tuan-tuan, doa minta agar kita ini terlindung daripada fitnah kematian. Biarlah mati di akhir kalam itu sebelum kita mati dilafazkan kalimah la ilaha illallah. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis, man akhirat la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalam menyebut pada kalimah la ilaha illallah, kalimah thayyibah ini, dia sebut pada kalimah tahlil ini, dakhala al-jannah, Nabi jamin dia ni masuk ke dalam syurga. Jaminan Nabi ni jaminan yang bukan kau kita. Kita duk janji dengan orang, duk jamin dengan orang, kita pergi beli kereta, dia bagi jaminan. Kita start sign kontrak apa semua agreement, dia bagi warranty. Warranty itu jaminan. Dia bagi guarantee. Dia kata ni 7 tahun, 5 tahun on the road tak ada masalah. Tapi tetap ada masalah. Nah, abang kata janji kita, jaminan kita tak apa nak beli. Tapi jaminan Nabi SAW sudah pastilah perkara yang sentiasa betul dan tak ada bohong. Nabi jamin kalau kita ni mengucap pada kalimah la ilaha illallah sebelum kita mati, maka masuk ke dalam syurga. Selagi mana kita tidak mensyirikkan Allah, dan selepas mana disucikan segala dosa dan maksiat yang kita buat yang belum kita bertaubat. Dosa ada 2 cara di antara. Yang pertama, kita selesaikan di dunia dengan kaedah bertaubat dan kita banyakkan bersedekah. Yang kedua, dosa ini akan disucikan, dibersihkan dengan kaedah disucikan tu di neraka Allah. Na'udzubillah min zalik. Waktu kita hiduplah, perbanyakkan sebut pada kalimah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, perbanyakkan sebut. Belilah satu tasbih tuan-tuan, buat dalam poket. Duduk atas motor nak kerja, pagi-pagi itu boleh kalimah tahlil, boleh 3-4 hafid buat. Duduk atas motor bukan nak buat apa. Bukan tuan-tuan nak kena jaga trafik ke, nak kena tangan belah kiri, nak kena jaga orang ke, tak payah duduk. Bawa motor tangan ni, tangan belah ni pegang juga, handle tu pegang. Cuma taklah satu tasbih yang jenis lah ni kan ada elektronik tu tak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baca sampai pejabat, sekurang-kurangnya ada juga kita sebut. Kita duduk nak balik kerja, boleh pula lagi serang. Nak pergi nuri, boleh pula lagi serang. Bukan suruh sepanjang jalan baca, dah 100, tidak.
Sekurang-kurangnya sehari biar 100 kali itu ada. Kata sembah ni berpuluh ribu perkataan benda tak bermanfaat. Siap ada pemurung lagi. Takkan tak boleh kita nak selit dengan sedikit kalimah tahlil dalam hidup kita, yang kalimah ini akan menyelamatkan kita. Takkan tak boleh kan? Beli kan? RM5 ya nak biji tetek tu. Rokok RM13, perang hari pun dia bagi mati cepat boleh. Later hari-hari hilang boleh beli. Marah-marah haram ni aku belah ni, later kau jual duk balas. Beli juga. Tasbih orang tak balas. Ada orang balas. Pernah suruh kat tangan siapa yang kawan yang dia kerja beli tasbih hilang, cuba kat tangan saya bagi dah pada. Dia kata ustaz saya beli orang kerja balas. Cuba tak ni dekat masjid ni gantung ni menderek meneru ni. Bukan ada orang nak guna kan. Tu imam tak pakai semua, dia ragu semua di mana ada. Dia ambil satu je. Kenapa nak simpan kau banyak-banyak? Ambil lah pakai. Dan buat ini sebut kalimah la ilaha illallah, perbanyakkan waktu kita hidup. Mudah-mudahan nak mati nanti kalimah tu akan keluar daripada mulut kita. Ni yang kita tahu tak ada abang dah. Yang penting akhir kalam kena kalimah la ilaha illallah. Nak mati tak, saya dah abang dah kat semua anak saya. Kalau saya nak mati, saya wajibkan semua mereka balik kampung kena ajak saya kalimah tu. Biji boleh punya ustaz atau sebut sebab kemat. Kena hang mati jatuh dari ayam malam ni. Kena sekali keluar ke pintu tu, terkapitkan pintu, kepala habis meninggal kat sini. Tapi jangan takut nak keluar ke pintu ni pula, bukan tahu apa pintu belakang pula lagi. Nak abang kata mati kita tak tahu. Belum tentu kita mati bagi kata-kati. Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mana badan ni penuh dengan tigaman, penuh dengan tusukan pedang, penuh dengan panah api anak panah ni. Dan dia berdoa minta mati di medan perang. Tapi Allah takdirkan dia mati di atas kaki. Siapa jangka? Ni hari-hari dia kena tikam ni. Oh, penuh badan dengan parut. Dia kena tikam perang ni satu, ni perang ni perang ni. Apa balik semok lah. Ada tak kita kena cucuk? Mana ada? Panah ada. Sebab apa? Allah bagi kepada kita dalam bab mati. Kita tak tahu bila dan mati macam mana. Tak ada siapa tahu. Dan kalaulah kita ni waktu duduk hidup pun tak biasa kalimah tahlil, kalimah thayyibah ini bermain di mulut kita, dan tak sebati pula dengan hati kita, takut-takut nak mati ni, anak main duk ajak pun takut-takut tak keluar kalimah ni. Kat tu yang kita risau. Sebab apa? Sakaratul maut ni satu sakit yang cukup sakit, yang akan memisahkan roh dan jasad kita. Dahsyat tuan-tuan sakaratul maut. Dia sebut kita baca buku sakaratul maut ni, cering bola ngomong. Baru baca tak rasa. Kita tengok makanan teringin lah, tapi rasa bila rasa sedap lagi tuan-tuan. Allah sedap. Maka mati ni kita dengar takut tak? Apatah lagi bila rasa na'udzubillah, rasa macam tak tahu. Wallahu'alam, kita tak tahu rasa macam mana. Dan kita tak tahu kita mati macam mana. Oh dia abang kemarin kata ustaz saya dah ni lah. Abang kata anak-anak saya kalau saya nak mati nanti sewa PA system. Nanti gamak nak mati suruh dia main sebut pegang PA system tu, mesti saya dengarnya ustaz. Tak sedut saya makmat. Takut tak terlampas kalimah tu. Mudahnya kalimah la ilaha illallah, tapi takut tak keluar. Sebab tu duk tengah hidup lah, duk tengah waras lah, duk tengah sehat lah, akal pun duk elok lagi. Perbanyakkan kita sebut yang sebati dengan diri kita. Sopak kita tengok orang duk buat mengamalkan ilmu perubatan Islam. Nah, saya dulu duk buat lah, tapi banyak masalah bila nak buat ilmu perubatan Islam ni. Kita yang diri pun kena kemat. Ni kalau kita pun pagang logam subuh duk bangun pukul 8, tak usah duk sembang kemat. Nah, duk buat lah dulu, tapi banyak-banyak lah waktu tu ambil. Waktu tu tengah syok, umur 18, 19 duk main. Jadi tu kita kaji semua ni syok. Tapi main lama-lama jadi masalah. Sebab apa dia kacau isteri, dia kacau anak kita, dia kacau adik-adik kita. Dia main nak test ilmu. Duk jalan tengah malam lagi dia duduk sebelah kereta. Dia main duk kacau. Tapi saya tak kenal lah kereta tu, tak kenal lagi dia tumpah mampu pula. Mana abang kata dalam ilmu perubatan Islam memang nak beramal tu pun dah abang. Di antaranya Fahmulah tak nak tinggal. Allah tuan-tuan, kita subuh pun jaga pada pukul 9, tengah lu semayang lupa mandi wajib. Dia
Ni kita zikir kena banyak ni. Ayat kursi kena lazim sehari mesti banyak ni. Allah kena ni kena lazim, tak boleh nantikan. Kita duk tinggal dia tu yang dia jadi susah. Tengok Ustaz Syarhan Syafi'i bila dia main di Masjid Taqwa. Nah, bila dia turun kawasan utama dia berubat. Tuan Guru Haruddin Madani di Madin. Saya pagi tadi di Madin. Tengok buat banner malam ni Tuan Guru Haruddin pula di Madin balik. Tengok depa ni berubat, tok guru kita ni berubat. Duduk macam kita. Ramai-ramai duduk, ni saya lagi dia cuma baca Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Sekian cara ramai kita saat kita tengok pakat mengelupuk habis. Yang ada atau kamu lupa kata tengok Allah Rabbi. Nak abang kata Al-Fatihah yang dia baca walaupun sama yang macam kita baca, tapi sebab kita mungkin tak sebati dengan ayat tu. Mereka sebati tuan-tuan. Kadang-kadang tengok ada yang dia semelek. Bila jin ni ketegak sangat dengan keadaan kita bunuh dia. Pertama kita cuba mengislamkan dia atau minta dia keluar secara rela. Tak mau juga, kita akan bunuh dia dengan cara sebelah. Kita tengok ada kalau yang duk beramal kepada Islam, ada yang sekadar cuma baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebenarnya apa balik try tengok siapa yang ada kena histeria, ada jin tupi kat dia, baca Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hampa tengok sampai pagi esok pasal jin tu bila dia kata tak sakit. Dan abang kata tak sebati dengan kita. Maka kalimah ni juga kena sebatikan dengan kaedah apa? Perbanyakkan kita sebut waktu kita berhidup. Banyakkan insya-Allah. Sibuk tak mana pun sibuklah. Belilah benda apa atau kita buat benda yang kita akan tengok benda apa. Sehari-hari kita tengok. Kalau kita duk biasa tengok, dia masing-masing ada rutin sendirilah. Ada orang yang dia dengan handphone, sebelum tidur dia mesti buka handphone dia check mesej, dia check siapa telefon, dia check WhatsApp, dia check Facebook ke apa. Di Facebook, di handphone kita. Biasa tidur pukul 12 kita buat alarm, tulis kat situ tahlil atau kalimah la ilaha illallah. Bila alarm tu bunyi kita tengok, aku tak tahlil lagi hari ini. Boleh. Ada orang yang mungkin yang ayah-ayah kita yang mungkin yang orang lama, dia biasa tengok buku apa tu, biasa baca. Jadi surah Al-Mulk, di atas surah Al-Mulk tu tulis dah sikit kalimah la ilaha illallah. Bila kita nak baca Al-Mulk, baca ada kalimah tu, aku tak tahlil lagi hari ini. Alhamdulillah. Nampak tak? Buatlah kaedah apa tu. Atau kita duduk tidur, kita selalu duduk tengok belakang kepala bini kita, melekat belakang kepala bini kita. Ikut pandai lah, pasal duduk buat pula lagi tengok mereka cari. Buatlah kaedah macam mana, atau buh atas dinding depan ke, buh kat mana pun yang boleh kita tengok. Kalau dia sehari tu memperingatkan kita tentang kalimah tahlil. Buat. Mudah-mudahan sebelum mati dapat melepaskan kalimah insya-Allah. Dan yang terakhir Nabi doa, Allahumma inni a'udzu bika minal ma'tami wal maghrib. Ya Allah, aku mohon perlindungan minal ma'tami, daripada perbuatan-perbuatan dosa ataupun perkara maksiat ataupun benda mungkar. Kita doa kepada Allah, minta Allah bagi perlindungan kepada kita, minta bagi antivirus kepada kita untuk kita melawan, untuk kita bermujahadah daripada benda-benda maksiat yang berlaku. Tak saduk pembohong lah dalam kalangan kita ini, semua buat maksiat belaka. Cek hari ini dengan mata kita, telah banyak mana maksiat yang kita buat. Nak pergi kerja, nak pergi kenduri hari ini, nak pergi belah, nak pergi mana pun hari ini. Nak pergi hari ini dengan kenduri penuh, nak pergi tengok. Dia duduk kira tengok orang, segok ni, pipi kuat. Dia siap baju kemaya 38, 34, 81. Tu dia tu kan. Dia boleh tengok tu, dia tahu lah. Maka dengan mata ini banyak dosa yang kita buat. Ni dengan mulut kita dikatakan berapa banyak maksiat yang kita buat. Banyak sembang, pembohong, duk kencing orang, fitnah orang, mengumpat orang. Allah. Ni dengan telinga kita ni, haluan telinga kita hari ni, berapa banyak benda tak elok yang kita dah dengar. Allah.
Maka kita buat maksiat, maka minta kepada Allah, berilah kekuatan untuk kita lawan pada benda-benda ini. Cara Allah nak lindung macam-macam cara. Mungkin biasa kita duk keluar naik motor, terlagi dekat simpang depan ni mesti ada markah seksi ni. Geng-geng PUITM kau, geng poli ke apa, mereka ni pakai mesti seksi-seksi. Kita ni pantang lupa mesti nak tengok ni. Serban tak serban, dia kata tengok ke tak tengok? Tak tengok rugi. Tapi Allah nak pelihara kita hari ni bukan dengan kaedah kita keluar-keluar, tak ada benda tu. Yang ada cuma orang naik kerek umur 80. Tengok. Dia kata tak mau tengok ni. No. Cara Allah nak pelihara tu macam-macam. Tugas kita minta kepada Allah. Allah tak bersifat pada kekurangan. Minta cara mana pun takkan kurang pun. Makhluk kurang. Jutawan tu kalau kita duk minta, hari minta ni, hari ni minta ni Datuk, mai 80,000. Esok nak 100,000. Lusa dia kata anak barang mau pula. Ini aku cop duit ke apa? Baru kita sifat pada berkurang. Kurang, bagi kurang. Nah, batu tegak minta pada Allah. Sebab maksiat yang berlaku lah ni banyak sangat. Nah, tempat-tempat yang tak dijangka, yang jarang berlaku lah tak berlaku. Masjid, siapa jangka lah orang buat maksiat dalam masjid. 2-3 tahun lepas tangkap satu pasangan yang sedang melakukan perbuatan zina dalam masjid. Terkejut tu siap tuan-tuan, nak pergi buka masjid, tengok orang duk buat maksiat di dalam masjid. Telanjang pula ada orang duk berzina dalam masjid. Ni tahun ni tengok berapa banyak kes kecurian dalam masjid. Bukan jauh kawasan kita, Masjid Batu. Dekat Masjid Batu kan keluar video di Facebook. 22 bulan 8 tahun ni. Nah, 22 bulan 8 orang duk tengah semayang maghrib, sempoi punya, 2 orang masuk. Anak muda Melayu Islam kita masuk nak pergi curi tabung, nak curi handbag, macam-macam dia nak curi. Di malam tu Allah takbirkan ada satu jemaah kita main semayang lambat sikit. Dia nampak mereka tu pun pendek nak lari keluar. Dia pun nak pergi sepak tak kena, pergi pendek sikit. Tapi tak apa lah, malam pun kira tak kena. Kena palung tu main berarti mampu dia pun. Dia sungguh masuknya dalam masjid orang duk palah. Tahun ni sibuk main sama syekh daripada Mesir. Nah, dia ni syekh, dia ni ahlul Quran, dia menghafal Quran, dia sibuk main untuk nak bagi sanad Quran pada orang, nak untuk dia pergi berhenti Fatihah pada orang sebulan sibuk main. Saya letak dia di satu surah Al-Wajah di gurun. Surah Al-Wajah ni masyhur kalau di gurun tu kira antara surah yang top. Bulanan Ustaz Syarilung, Ustaz Alim Nasir, Ustaz Syarul Hamid, si Sungai Kali, Ustaz Syarul Hamid buat tempat Taman Keladi nak tu. Tak lain tak ada buat tempat. Sebab apa? Sebab Ustaz Syarul Hamid pun lama di situ. Banyak ustaz-ustaz yang top semua ada situ. Tak kami di Sanctuary, tak apa lagi, semua ada. Sana. Jadi kita buat tak ada di sana. Malam tu tuan-tuan, malam yang Syekh tu pergi, saya pulang bilik. Di semua saya ambil ada seorang driver, saya upah sebulan untuk dia bawa Syekh, dia bawa pergi. Habis tu yang driver telefon, Ustaz, ni ada urgent sikit ni Ustaz. Syekh nak cakap, saya cakap dengan dia. Dia kata, abang saya dalam pasal abang contoh Ustaz. Dia kata, ni macam ni Ustaz, handphone saya hilang tengah tu kuliah orang balat. Haram pun Ustaz. Dia ingat nak Ustaz dia buat balat dengan Tok Syekh dia buat balat kat handphone ni. Allahuakbar. Malam yang sama di surah tu juga, handbag orang perempuan hilang juga. Maksudnya malam tu yang duk main dengan kuliah, yang main semayang ada 2 pencuri, perempuan dengan lelaki. Ni silap malam ni pun ada 2-3 orang pasal. Hidup mak dah, dia kata kipas ni kalau aku jual boleh 40 ringgit. Ekor baru dia kata tu, kalau buku hak besar boleh buat 2,000, hak belakang tu kurang-kurang 400. Dia buat tuan. Hampa tak buat buku, dia buat buku, dia cantik. Ekor 400 dapat. Jual dekat perda tak boleh, dia pocap, jual dekat lain. Tuan-tuan, dia duk tulis, hampa tak tulis. Ni, malam tu 2 orang curi main. Hak perempuan mestilah yang perempuan balas. Hak lelaki, Tok Syekh pun dia balas juga. Allah, saya kata tak apa, Tok Syekh jatuh kot. Kita tu telefon kawan tu siap dan tutup ke semua dia berajak semua tuan. Ni kata, bila ingat dulu saya memang pengalaman 3-4 kali dah hilang di masjid. Handphone saya Z1 kali pertama beli handphone mahal dari hidup saya tak pernah. Ni handphone bini, dia ambil handphone bini. Handphone saya tengah mengajar hilang tak? Wajak pun tuan. Ambil juga handphone kita pun nak bagi balik handphone nak yang jenis cat ayam ni. Dia tak mahu. Ni tinggal di masjid 300 kali dia telefon. Ni Ustaz ambil balik handphone tinggal apa?
Kalau tinggal handphone jenis ni, tuan-tuan mata berayak, tuan-tuan dia darab telefon dah. Nah, abang kata ni tuan-tuan, dalam masjid pun orang melakukan maksiat, buat perbuatan dosa. 29 hari bulan di Masjid Batu juga. Subuh tu mereka hantar gambar. Sebab saya duduk mengajar di Masjid Batu. Mereka hantar gambar. Mereka kata dapat tangkap pencuri waktu subuh. Haram curi mai subuh. Kita subuh haram tak berhenti. Curi bangun dah. Dia bangun mayang subuh, baru dia pergi curi pasal. Tangkap orang duduk semayang berjemaah. Dia boleh masuk pergi korek tabung. Cuma pagi tu nasib dia tak elok, dia kena tangkap. Tuan-tuan boleh bayang masjid lah jadi tempat orang duk main curi, tempat orang duk main merokok. Dia kata banyaknya maksiat. Malam tu Ambang Merdeka 2 minggu lepas. Saya seorang terlibat sepatutnya sebab malam tu tak dan balik. Jadi mereka buat dulu tangkapan. Dalam tempoh beberapa jam, daerah Kuala Muda di antara daerah yang paling banyak tangkapan. Dalam tempoh lebih kurang 2 ke 3 jam dapat 40 pasangan, 80 orang. Dalam tempoh berapa jamnya. Dan tangkapan ni biasanya tidak sampai 10% pun. Dia bayang kalau tak sampai 10%, dalam satu malam merdeka baru ni berapa banyak maksiat yang berlaku. Tuan-tuan tunggu bulan 5, bulan 4, banyak anak luar nikah yang akan dibuang. Ini satu faktor statistik dia tunjuk dah. Anak malam merdeka dan anak daripada malam tahun baru. Bila main bulan 3, bulan 4, bulan 5 dan main bulan 9 dan bulan 10 adalah banyak statistik pembuangan anak berlaku. Balik tuan-tuan tengok di internet, tuan-tuan baca tengok. Setiap bulan 1 dia biasa, bulan 2 dia biasa, bulan 3 dia banyak dah sikit. Valentine Day dia ada lah, main bulan 11 dia pergi ramai. Dan abang kata maksiat yang berlaku di banyak. Dan kita risau salah seorang yang melakukan perbuatan maksiat adalah anak beranak kita. Yang tangkap baru ni isteri orang, suami orang. Isteri dia kena tangkap, dia telefon suami, dia kata, weh aku kena tangkap pula, kami ambil lagi. Allah berhenti. Dari percakapan tu abang kata banyak kali dah kena tangkap. Suami ni main ambil, buat balik, relax, sopan tak ada apa. Ni Allah berhenti. Nah, sebab tu minta perlindungan daripada perbuatan dosa. Wal maghrab, dan Nabi doa yang terakhir, daripada hutang yang tertunggak. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dalam bab berhutang ni tuan-tuan maaf banyak ni, 9-10 ni. Jadi kita ubah lah minggu lepas ni. Boleh. Nampak ke rambut ada hati ke nak marah. Kamu kau punya jemur apa ada ni. Tak harap ustaz ni lajak kamu nampak. Tak buat sikit lagi. Habislah. Wal maghrab, Nabi kata, daripada hutang yang tertunggak. Hutang kena ingat, berlaku dalam satu kisah. Nabi pernah ziarah seorang sahabat yang meninggal dunia. Cerita ni ada dalam hadis. Kita buka dalam Sahih Muslim, tengok ada. Bila Nabi pergi ziarah satu kematian, Nabi SAW tanya pada waris si mati, adakah si mati ini telah menjelaskan hutang yang dia buat waktu dia hidup? Nabi tanya yang kedua, adakah dia meninggalkan harta kepada kamu si waris untuk menyelesaikan hutang yang belum dia selesaikan? Nabi tanya soalan. Maka bila Nabi kata kalau dia belum selesaikan hutang dia dan dia tak tinggalkan harta untuk selesaikan, maka Nabi tak mau sembahyang jenazah untuk dia. Ulama bahas, nah, kenapa Nabi tak mau solat untuk orang yang berhutang? Sebab orang yang berhutang dan orang yang Nabi solat untuk dia, sudah pasti dia akan menerima pada syafaat Nabi. Ini disebut. Kalau Nabi semayang dekat dia, kalau dia ni tak syirik kepada Allah, maka dia ni layak menerima syafaat Nabi. Sebab Nabi secara jasad, Nabi semayang dekat dia. Ini hebatnya para sahabat, ada kelebihan tu. Maka bila dapat syafaat, satulah confirm masuk dalam syurga. Tapi orang yang berhutang, Nabi sebut dalam hadis peringatan dan kecelakaan bagi orang yang berhutang dan menangguhkan hutang. Orang yang berhutang yang dia tidak selesaikan sewaktu dia hidup, maka dia ini tidak layak masuk ke dalam syurga.
Faham tak lagi? Maksudnya dua benda yang bertentangan. Dapat syafaat masuk syurga, bila berhutang tak masuk syurga. Serupa kita nak kereta tak boleh pandang si merah kanan dan si merah kiri dalam satu masa. Dia mesti boleh pilih satu ya. Bukan boleh pasang mata sebelah pergi kiri, sebelah pergi kanan, tak ada. Dia pilih kalau aku nak tengok si merah kanan, kanan saja, maka kita akan terlepas yang kiri. Maka sama dengan perihal orang yang layak masuk syurga sudah pasti tidak layak masuk dalam neraka. Orang yang layak masuk dalam neraka sudah pastilah disqualified, terkeluar dan tercicir dia daripada masuk ke dalam syurga. Maka atas sebab itu Nabi tak mau solat bagi kawan tu yang tak selesaikan hutang. Nak cerita bahawa kata orang yang berhutang ni satu ancaman yang cukup hebat bagi diri dia. Sebab tu jangan ajak kita dengan hutang. Balik nanti ambil satu kertas, ambil satu pen, senaraikan segala hutang yang kita ingat. Hutang kereta berapa? 39,000. Hutang rumah berapa? 120,000. Hutang apa lagi? Hutang perabot berapa? Hutang tanah berapa? Hutang lah bini, bukan hutang lah ni, bini kita hutang lagi berapa? Segala hutang tu kita senaraikan dan pesan kepada anak beranak, kawan baik kita atau Tok Imam, abang kalian ni satu kertas yang saya dah tulis segala hutang-hutang saya. Kalau ditakdirkan saya mati, tolong pesan dekat waris saya, tolonglah selesaikan hutang-hutang ni. Kalau kena jual harta saya, jual. Sebab apa? Sebab takut kita mati. Jangan ingat mati umur tua lah nak. Orang muda pun matilah. Dan orang muda lah 40 tahun ke bawah ni majoriti semua hutang belakang. Kalau tanah pun termasuk saya. Kereta di luar hutang lagi. Walaupun rumah tak ada hutang, kereta tak ada hutang, tapi kereta tu hutang. Sebulan 400 nak main sampai 7-8 tahun, berapa puluh ribu lagi tu hutang. Kalau mati, tak selesai sebab hutang. Ya, tu selesaikan. Tulis pesan dekat bini kita. Abang dia nanti kalau abang mati baru yang buka, jangan buka kalau ni. Dalam tu tulis dia ni saya yang tiap bulan yang duk komplit duit hilang abang duk balas. Naknya tulis dia dalam tu. Bini pun akan main tuntut kalau kita duk balas duit dia. Anak pun akan main tuntut kalau kita kerja duk rembat duit dia. Jadi biar kita cerita ni benda-benda yang kita ni abang dalam tu masuk buat memang surat wasiat. Buat saja. Masing-masing buat seorang satu. Isteri pun buat, kita pun buat, anak kita buat. Kalau ada hutang tapi kertas tinggal buka ni. Kalau buka lah gaduh. Tulis pula dalam tu bawah daftar ayat betul tu berlambah abang punya. Jen. Ni tak. Tulis. Sebab takut kita mati, waris tak tahu kita hutang dengan siapa. Yang ni kita risau. Dan isteri kita kalau kita tanya, dia tak tahu semua yang kita hutang. Dan kita tak tahu yang mana dia hutang. Bukan semua nak cerita. Benda hutang tak nak cerita lah. Tak nak cerita. Kawan-kawan tak cerita. Dan waktu kita meninggal dunia, walaupun anak kita akan tanya, waris akan tanya, Tok Imam akan tanya, ada tak siapa-siapa yang waktu si mati ni dia hidup, dia hutang ni saat lagi minta main jumpa si waris. Biasanya kadang-kadang orang yang tak tahu. Dia hutang dengan kawan tu sampai kawan tu makan hati, berapa lama dah janji nak bayar, tak bayar. Sampai makan hati tu tak, sampai dia tak tahu kata kawan tu meninggal. Dia duduk makan hati lagi. Kawan ni dia mati dan si kawan tu pun mati juga. Maka yang kawan yang dia hutang tadi akan main tuntut di hadapan Allah nanti. Dan tu tolong yang duk hidup pula selesaikan hutang pelan-pelan. Dengan kadar kemampuan kita lah. Balik nanti buat macam mana pun. Kalau kena jual tanah, jual lah. Kalau kena jual tu, jual lah. Buatlah macam mana pun. Selesaikan hutang kita dulu. Baru kita nak bina aset. Jangan bina aset dengan hutang. Bina aset dengan hutang, jangan nak bina hutang. Kita mati, aset tinggal ke anak beranak. Hutang ni kita timpa ke kita. Jadi tu. Jagalah. Hutang tak Nabi cukup lah. Nabi sebut orang yang berhutang ni tidak akan merasa aman di siang hari dan akan merasa terhina di malam hari. Apa kita bank telefon ni, bank nak main tu tarik kereta 3 bulan tak bayar, kita takkan rasa aman dengan kereta kita. Malam duk rasa terhina, duk fikir macam mana nak selesaikan duit hutang aku ni. Dengar. Tengok berkat orang dulu, jaga pelihara anak ni, pera anak 9-8 orang, belah anak 7-8 orang, gaji 5-600, belah elok. Lah gaji 4-5 ribu, 3 orang anak, pening kata-kata. Sebab apa? Mungkin hilang berkat daripada banyak kita berhutang, buat riba, masuk situ, macam-macam. Hati-hati. Ini semua benda ni hakikat.
Apa ramai yang gaji 5-6 ribu main jumpa bersembang dengan kita, Allah Ustaz tak bayar Ustaz gaji 5 ribu tapi tak cukup. Kata cek zakat kan kelak lagi. Cek balik, hutang kamu bukan lock tu waktu kamu umur 15, umur 20 dulu duduk di sekolah, kita duduk beli duit buat pelari duit orang. Hutang yang kecil tu pun tolong selesaikan. Jadi carikan dia. Dan yang disebut juga bagi waris yang meninggal dunia. Ada adik-adik kita, ayah kita dah meninggal. Kita tahu ayah kita kuat berhutang, tapi kita tak tahu siapa. Pilih dengan jalan, kata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin. Dia kata dengan kaedah perbanyakkan bersedekah. Sedekah, niat kita nak selesaikan hutang ayah kita. Kalau tidak sedekah, tetap dapat. Dan kalau ayah kita berhutang, mudah-mudahan akan selesai hutang. Kita dah usaha, dah tak jumpa juga, selesai dengan cara macam tu. Ini malam ni ada saudara kita nak ada ni berhajat pada tentu anak nak pergi mengapai Quran pula, bukan anak nak pergi buat benda-benda tak elok, nak mengapai Quran. Anak kita mungkin dah ketegang dah, balok lihat suruh mengapai pertama sebagainya ni, ambil manfaat daripada anak orang, tak ada masalah. Teringat, hutang saya, saya tak ingat saya hutang apa nama lama ingat dulu ni kerak, ingat benci orang ni pinjam ni balai rokok orang. Main kat orang minta rokok ni, main 2 petang pinjam, harap petrol tak balik hari-hari duduk balik gitu. Selesai dengan cara macam tu. Takkan nak pergi rokok balik pun. Pemampu kawan tu pula sakit. Dah selesai dengan cara pergi masjid kau. Tengok masjid nak buat ni, masjid di belakang ni nampak dah berapa puluh parti dah siap tu. Tanya apa saya boleh sumbang, saya ada duit sikit je. Dalam hati niat selesaikan hutang-hutang kita yang lama. Dengan syarat usaha tu cari, kalau tak ada buat dengan cara tu. Banyakkan kita ni. Nak sampai ni musim korban, berapa hari je? 8 hari je. Jadi selesaikan. Kita carilah kaedah untuk kita sertai korban. Mudah-mudahan niat dalam tu termasuk dalam sedekah kita dan keluarga kita. Dan selesaikan kalau ada hutang kita buat. Jangan lepas sampai di dalam ni tolong. Jangan kalau kita lepas korban, tak ada apa-apa langsung sumbangan yang kita boleh bagi. Kereta di luar tuan boleh sewa, boleh beli, boleh buat loan 30,000, 70,000, 100,000. Ni kenderaan yang kita akan guna pakai di alam mahsyar yang Nabi sebut, kamu akan tunggangi dia suatu mana di alam mahsyar nanti. Modal sikit, seekor kambing 500. Satu tompok, kita ada kemampuan satu tompok je, boleh buat satu bahagian. Buat satu bahagian. Cari kemampuan yang ada. Malu nak kalau kita abang ustaz saya tak mampu rokok 2 kotak dalam poket, motor siap ada sport rim, ambil sport rim empuk di kepala. Ni malu kita. Rumah berpuluh ribu, baju sikit punya mahal, lah seumur hidup tak pernah pun dia korbankan datang. Sedangkan benda ni boleh buat termasuk dalam sedekah yang boleh mengkafarahkan benda-benda hutang yang lama. Ambil peluang tuan-tuan. Jadi ada rasa sekadar dulu. Jadi macam yang janjikan tadi, kita akan ijazahkan daripada tuan-tuan yang main malam ni insyaAllah. Jadi saya akan buat dengan kaedah yang saya dapat juga. Saya baca pada Al-Habib Hasan Hussein Al-Hamid dengan cara bacaan, dan dia dengar dan terus ijazahkan kepada saya. Jadi saya akan buat sama kepada tuan-tuan. Saya akan baca, tuan-tuan ikut. Dan di akhir doa, di akhir hadis, saya akan baca dengan sebut dengan lafaz ajaz hukum, yang ni saya ijazahkan kepada kamu semua, dan tuan-tuan akan lafaz dengan lafaz qabilna. Ingat qabilna. Bila saya sebut ajaz hukumnya, sambut dengan qabilna. Tak apa, tak ada lah tengah-tengah direct dah, tak ada masalah pula. Cuma sebut qabilna, kami terima. Maka dah dapat ijazah. Tak gaduh dulu naik seorang-seorang terima scroll, tak ada pointer, tak ada yang gagal, semua dapat belakang. Yang lena yang tak dapat. Sampai orang dah sampai ada cukup qabilna, boleh lena sikit punya lena dia sorry lah. Cuma bila dah dapat amanah kepada tuan-tuan, balik sampaikan pula pada anak-anak kita. Isteri yang tak main malam ni, panggil dia yang kali polisah, kita baca dekat dia, suruh dia ikut, ijazahkan pula kepada dia. Habak ke anak-anak main, habak hadis ni bagi kepada dia, dan minta sama-sama kita beramal doa ni yang mana Nabi baca. Malulah kalau kita tak nak baca. Dan mudah-mudahan doa ni ada di mulut-mulut semua kita, sebab kita dah di hujung zaman dah. Sepatutnya doa ni kita perbanyakkan, minta perlindungan daripada Allah, insya-Allah tuan-tuan.
di sekadar dulu insyaAllah si baca dan pakai Quran insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghram. Kali lagi, Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wa fitnatil mamat. Allahumma inni a'udhu bika minal ma'thami wal maghrab. Ajar tubuh saya sampaikan kepada kamu semua dan terdapat dengan khabilna. Tuan-tuan, alhamdulillah. Dan tuan-tuan, saya harapkan sama-sama dapat kita beramal dengan doa ni. Yang nak jadi imam, baca lagi kuat sikit. Habis innaka hamidul majid, sekurang-kurangnya bagilah makmum didengar di belakang. Nah, 10 kali kita baca, insyaAllah makmum pun boleh hafal, makmum pun boleh ingat dalam kepala otak ya. Nah, ini bagilah, buatlah print dalam letak A4 atau pihak masjid buat banner ke. Nah, nanti saya ambil kalau saya kedua dia bagi tahu, saya hantar dekat sini nah. Tak buat banner ke tulis doa Nabi sallallahu alaihi wasallam buh di masjid. Hari-hari di masjid, duk pandang benda tu takkan kita tak baca kan. Sebulan insya-Allah ingat jangan duk ingat saja, hafal dan amalkan. Ilmu ni tak kena banyak untuk kita beramal. Kita tahu dah buat cantik dah beramal. Lepas tu kita peralui, kita faham bagaimana lagi cantik. Di malam ni kita dah faham tentang fadilat hadis ni, maka teruslah beramal, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Jadi sekarang dulu cuma di ujung kalam, insya-Allah tahun ni akan buat korban bersama dengan Ustaz Helmi Syafi'i dan Surah Al-Wajah. Kami akan buat korban di Fatani. Jadi siapa-siapa yang mungkin berhajat, 2 tempat sama di Fatani dan di Mesir. Cuma di Mesir mahal sikit lah. Nah, untuk 4,000, satu bahagian 650. Tak silap dia 650. Yang kedua, lembu mahal. Lembu 6,000 ringgit. Tak tahu lembu dia. Lembu ni, lembu makan. Jadi makan dia saya dah tahu. Makan berat basmati ke apa saya dah tahu. Terima mahal lembu sana. Nah, satu tompok dapat habis. Dan Nabi Muhammad kambing yang murah sikit. Huruf mahal tak? Huruf dia macam kambing sikit. Dia balik kambing lah. Tapi kambing 600 sekor. Tapi kalau di Fatani, satu tompok, satu bahagian 500. Lau yang di Fatani dah ada 4 ekor lembu setengah. Setengah tak macam mana? Orang ambil setompok, lau tinggal setengah. Setengah tu kita tak tahu nak buat macam mana. Jadi yang mungkin berhajat, yang mungkin dia tak buat lagi kat mana-mana, atau dia buat dah, tapi ada lebihan duit lagi, ambil lah. Ingat, seumur hidup biar sekurang-kurangnya ada sekor. Nah, nak katakan anak kambing pun, kambing kecil, perut kita tak